Soalan ni timbul pasal ada setengah orang dia anti, dia terlalu anti kepada kemodenan, sehingga kan nak ambil air sembahyang menggunakan air pahit pun dia ragu-ragu. Menggunakan air yang bercampur dengan klorin. Sekarang ni tuan-tuan, mana-mana rumah disalurkan air menggunakan paip. Sampai Masjid Madinah pun, Masjid Mekah pun menggunakan paip. Dan sudah tentu bila gunakan paip, nak mematikan kuman, dia menggunakan bahan-bahan tertentu, misalnya klorin. Jadi klorin ini najis ke tidak najis? Klorin itu sendiri najis ke tak najis? Klorin ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka paip, air-air tertentu, masa dia keluar tu, kena kat mata kita, pedih. Dia keluar macam putih gitu kan. Dia rasa pedih. Tapi dia najis ke? Dia tidak najis. Jadi kita tengok. Sebab apa saya sebut gitu kan? Masa saya tulis buku ni, masa mula-mula saya tulis buku ni, ada isu berlaku dalam segelintir masyarakat. Ada pelajar kata tak boleh kita menggunakan air pahit, kita kena berwuduk dengan menggunakan air telaga. Pasal apa? Zaman saya tulis buku ni lah, pasal air telaga ni air yang natural. Air pahit telah dimasukkan sesuatu klorin. Klorin ni tidak jelas kedudukannya, dari segi najis ke tak najis. Lepas tu saya masuk dalam ni. Dan kita tengok tuan-tuan, air yang bercampur dengan klorin adalah suci, kerana termasuk dalam air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti kiambang. Baca tuan-tuan gali telaga kan, kadang-kadang dalam telaga kita ada pokok kiambang. Jadi air kita kan bercampur dengan pokok kiambang tu, teratai dan seumpamanya. Apakah dengan sebab adanya pokok teratai dalam telaga kita tu, maka dia akan menjadikan air itu najis? Tak. Air ini harus digunakan dalam urusan adab dan juga ibadah. Ini kerana klorin adalah satu bahan yang suci. Percampuran ini pula tidak merubah rasa, bau dan warna. Masuk klorin tuan-tuan, kan dia terus meresap dalam air tu. Jadi tak timbul dah isu. Jadi tak timbul isu tak boleh guna, dan tidak timbul isu dia tu najis. Satu lagi tuan-tuan, pihak berkuasa ni takkanlah dia tak fikir kan, air ni digunakan oleh rakyat, takkanlah nak masuk bahan-bahan yang bernajis dalam air kita, tak mungkin gitu. Kerajaan pun dia fikir juga nak buat sesuatu benda yang mendatangkan keselamatan pada rakyat tu. Sebab apa tuan-tuan? Soalan ni timbul pasal ada setengah orang dia anti, dia terlalu anti kepada kemodenan, sehingga kan nak ambil air sembahyang menggunakan air pahit pun dia ragu-ragu. Zaman saya tulis buku ni lah. Jadi kita tulis balik di sini. Ini berdasarkan pada sebuah hadis riwayat Al-Jamaah daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Katanya Rasulullah SAW menemui kami ketika anak perempuan baginda Zainab meninggal dunia, lalu bersabda, "Isilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min zalik. In ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirah kafura aw shay'an min kafurin fa idza faragtunna fa'azinni." Qalat falamma faragna azannah fa'atana hiqwah faqala ash'irnaha iyah, ta'ni bihikwi idhar, bihikwi idhari. Hadis ini tuan-tuan merupakan hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Mandikanlah sebanyak 3 kali. Ini mandi jenazah. Mandi jenazah ni, Nabi kata kepada orang mandi jenazah ni, Zainab meninggal. Zainab siapa? Zainab anak perempuan baginda meninggal. Masa nak mandi jenazah tu, Nabi ajar cara nak mandi ke jenazah. Nabi kata mandikanlah sebanyak 3 atau 5 kali, atau lebih daripada itu jika anda melihat itu sesuai, dengan air dan daun bidara. Air dan daun bidara, maknanya ambil daun bidara buat dalam air. Dan kalau daun bidara itu najis, automatik dia akan menajiskan air itu. Kan? Ini membuktikan bahawa daun bidara itu tak najis, sebab tu Nabi suruh guna. Jadikanlah jurusan yang terakhirnya air yang telah dicampurkan dengan kafur. Yang kedua kafur pula. Nabi suruh guna kafur baru. Kalau kafur baru tu najis, macam mana Nabi benarkan guna? Jadi status klorin tuan-tuan tak lari daripada kafur baru tu. Tak lari daripada kafur baru ni. Atau sedikit kafur baru. Setelah selesai memandikannya, beritahulah kepadaku, kepada saya dia. Apabila kami selesai memandikannya, kami memberitahu Rasulullah SAW, dan kami berikan pada baginda kainnya. Sabda baginda, selimutkanlah jasadnya dengan kain itu. Selimutkanlah jasadnya dengan kain itu. Itu menunjukkan bahawa ada masa proses mandi tadi, dia guna daun bidara, campur daun bidara. Yang kedua, campur kapur barus. Jadi semua bahan itu tidak najis. Klorin pun kalau kita nak kiyah, sama je. Jadi kegunaan bahan-bahan tadi untuk jenazah, untuk mandi jenazah, untuk menguatkan body jenazah tu,
Maka dari sudut keluarga tuan-tuan, untuk menjaga kesihatan kita supaya air itu tak kena bahan-bahan yang memudaratkan tubuh badan kita. Ya. Telaga apa? Ya. Keluar. Oh, dia ternak ikan. Itu soalan yang bagus lah tu. Orang tua-tua dulu dia gali telaga lah. Jadi telaga tu dia buat mandi dan sama-sama dia ternak ikan. Apakah air itu najis ke tidak najis? Kan ikan kan dia buat najis kan? Okey. Jadi ikan ni najis, air najis ke tak najis tak? Jawabnya air dia tidak najis. Tak najis ya. Pertama, biasanya air telaga ini macam kita bincang, kita refer pada yang pertama tadilah. Kalau air itu lebih berkolah walaupun jatuh najis, tak berubah, tak ada masalah. Ikan ni biasanya kalau buang najis tu dia akan meresap, hilangnya, tak ada masalah. Jadi tidak menajiskan air itu. Bahkan lebih tinggi daripada itu, ulama bahas, bukan ikan saja, dia kata kalau kita tanam pokok di dalam air itu sehingga air itu berubah menjadi hijau, berubah jadi hijau, masih boleh digunakan untuk kita ambil air semayang dan mandi junub. Itu kalau kita selera. Kalau selera lah. Kalau tak selera tak payah. Tapi jangan tua-tua dulu. Orang tua-tua kita buat macam tu tuan-tuan. Itu tak salah tu. Cuma kita kata lebih afdal lah dipelari kat tempat ikan tu. Dan kita pula nak ambil air semayang, jangan pergi cari telaga yang ada ikan. Pergi cari telaga yang tak ada ikan, melambok lagi. Sebagai contoh. Tapi soalan yang bagus lah. Pernah berlaku dalam masyarakat, betul sungguh. Zaman saya budak-budak dulu, ustaz buat soalan. Dia kata macam mana kalau air dalam telaga tu ada ular. Ular tu namanya ular air. Najis tak telaga tu? Boleh guna tak air telaga tu ambil air semayang? Boleh guna tak apa? Sebab ular tu ular air. Ular tu ular air. Tapi dalam konteks kita sekarang tuan-tuan, tidak pernah kita dengar ular air keluar daripada paip tu. Ya, datang buka keluar ular. Ular. Mana ada. Tapi soalan yang bagus lah. Sebahagian kampung-kampung kita memang ada lagi lah. Orang-orang tua dulu, tok guru silap dulu lah. Oh, memang sungguh betul lah tu. Sebenarnya tidak ada masalah. Jadi ulama kita dah sebut isu itu di dalam kitab. Antara kitab membicarakan soalan yang ditanya oleh Tuan Imam kita tadi ialah kitab Sabilul Muhtadin. Mudah je, kitab Sabilul Muhtadin, kitab Jawi lama.